Negara Malaysia mempunyai hampir 200 lebih jenis etnik yang menetap di sini. Contohnya, etnik Bidayuh, etnik Jawa, etnik Melayu dan etnik Cina. Oleh yang demikian, negara Malaysia sentiasa cuba menanam sifat cintai perpaduan dalam diri setiap rakyatnya. Selaras dengan moto negara, bersatu kita maju. Antara kebaikan yang dapat diperoleh ialah ia dapat menyemai sifat menghargai, menyayangi permainan tradisional, memastikan kesihatan indah dan tubuh badan kanak-kanak serta mewujudkan persahabatan yang lebih akrab serta memori bersama rakan-rakan. Faktor utama pupusnya permainan tradisional adalah kerana ibu bapa. Mereka terlalu risau akan keselamatan anak mereka sehinggakan mereka menghalang anak-anak untuk bermain di kawasan kejiranan mereka. Akan tetapi mereka juga terlalu sibuk dan kurang luangkan masa bersama anak. Jadi mereka menjadikan gadget teknologi sebagai ganti kerana ia lebih selamat dan permainan tradisional mula ditelan zaman. Penyataan masalah. Permainan tradisional dapat ditarifkan secara literal sebagai permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarakat untuk satu tempoh tertentu. Ia boleh juga didefinisikan sebagai permainan yang dimainkan oleh suku kaum di Malaysia. Permainan ini turut dikenali sebagai permainan rakyat. Antara contoh permainan tradisional ialah seperti batu seremban, gasing, congkak dan galah panjang. Walau bagaimanapun, ada di antara permainan tradisional tersebut yang sudah tidak lagi dimainkan. Okey, mari kita bermulakan dengan mengenali permainan kaum Melayu. Antara permainan tradisional kaum Melayu yang sering dimainkan pada zaman dahulu adalah seperti galah panjang, batu seremban, waw, gasing, congkak, ketinting dan sepak raga. Permainan tradisional kaum Melayu ini sering dimainkan pada zaman dahulu, tetapi ia masih juga diamalkan hingga ke zaman sekarang. Seterusnya ialah permainan tradisional Cina. Yang pertama ialah mahjong. Mahjong merupakan permainan yang berasal daripada Cina dan dimainkan oleh 4 orang pemain. Mahjong ini sangat terkenal kerana ianya membabitkan kemahiran, strategi dan pengiraan termasuk juga satu tahap nasib. Kadang-kala, tahap nasib boleh dijadikan sebagai faktor utama kemenangan bagi para pemain. Oleh itu, permainan mahjong ini dianggap menarik kerana ia dapat membina minda menjadi cerdas dan bijak ketika bermain. Permainan tradisional yang kedua ialah permainan Go. Go merupakan permainan yang dimainkan di atas papan berstrategi dan dimainkan oleh 2 orang pemain. Permainan Go ini berasal daripada Cina kuno dan telah berusia berkurun-kurun lamanya. Permainan Go ini dimainkan menggunakan biji-biji yang berwarna putih dan hitam. Namun begitu, di Malaysia, permainan Go ini dikenali sebagai Wei Qi dalam bahasa Cina. Permainan seterusnya ialah Xiangqi. Xiangqi merupakan permainan yang berasal daripada Cina dan dimainkan oleh 2 orang pemain. Permainan ini dikenal sebagai catur Cina kerana ianya berada di dalam golongan yang sama dengan catur. Xiangqi ini merupakan salah satu permainan yang paling popular daripada Cina dan dimainkan di seantero dunia. Permainan seterusnya ialah Yo-Yo Cina. Yo-Yo merupakan permainan yang berasal daripada Cina yang mempunyai 2 cakera yang sama saiz yang dihubungkan dengan ganda yang panjang. Permainan ini telah muncul sekitar tahun 1386 dahulu. Permainan ini didapati sangat menarik kerana yo-yo ini akan sentiasa berpusing pada tali yang diikat pada 2 batang kayu kecil. Untuk bermain permainan ini, pemain akan memegang hujung kedua-dua kayu dan mengimbangi yo-yo ini daripada jatuh. Seterusnya ialah permainan tradisional India. Permainan tradisional India, kau-kau merupakan hasil pengubahan daripada satu permainan lari dan kejar di mana seorang pemain akan berlari dan mengejar serta menyentuh pemain lain seperti yang dinyatakan oleh ahli sejarah India. Permainan tradisional ini memerlukan kecergasan fizikal yang tinggi bagi seorang pemain. Bagi permainan ini, ia mempunyai satu kumpulan di mana mempunyai 12 orang pemain, akan tetapi hanya 9 orang sahaja yang akan bermain dalam satu perlawanan. Seterusnya ialah Chaturanga. Chaturanga merupakan asal-usul catur moden semula yang berkembang di India pada abad ke-6. Permainan ini mempunyai 2 pihak yang bermain dan masing-masing mempunyai buah catur yang berbeza dan kekuatan yang berbeza. Ramai yang tidak tahu bahawa sebenarnya permainan catur ataupun chess dalam bahasa Inggeris ini berasal daripada India, kemudiannya tersebar ke Parsi. Permainan catur itu tersendiri berasal dari perkataan Chaturanga yang bermaksud 4 bahagian ketenteraan. Seterusnya ialah Kabaddi. Kabaddi mula merupakan permainan yang dibentuk dalam kalangan kaum India. Kabaddi ini sangat popular di Selatan Asia dan mula tersebar luas di Asia Tenggara, Jepun dan Iran. Seterusnya ialah kepentingan permainan tradisional.
Antara kepentingan utama permainan tradisional ialah permainan tradisional memainkan peranan penting sebagai lambang keagungan bangsa dan negara tercinta ini, seperti mana juga dengan pakaian dan makanan tradisional di negara. Selain itu, permainan tradisional juga dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kita juga dapat mengisi masa lapang secara berfaedah. Seterusnya, permainan tradisional juga merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Seterusnya adalah cabaran mengekalkan permainan tradisional. Cabaran yang pertama ialah faktor keselamatan. Kini semakin bertambah kes jenayah yang membahayakan keselamatan kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa gerun membenarkan anak-anak mereka untuk bermain dalam kawasan kejiranan. Cabaran yang kedua adalah permainan layar. Transformasi dari permainan laman ke permainan layar telah berubah secara serius. Keadaan persekitaran seperti lalu lintas dan jadual harian yang padat ini menyebabkan kanak-kanak lebih cenderung bermain permainan layar. Cabaran yang ketiga adalah kepentingan pendidikan. Ibu bapa lebih mendorong anak-anak mereka meluangkan masa terhadap sesuatu yang membantu untuk meningkatkan minda. Kini teknologi dapat meningkatkan produktiviti, menyokong pengajaran, meningkatkan pengetahuan. Yang terakhir adalah pendedahan terhadap hiburan televisyen dan gadget. Ramai kanak-kanak meluangkan masa dengan menonton televisyen dan gadget. Ini menyebabkan masa yang dihabiskan untuk bermain di luar berkurang. Seterusnya, tidak terdedah dengan permainan tradisional. Pada pandangan saya, pihak kerajaan memainkan peranan yang besar dalam memastikan permainan tradisional ini terus dilestarikan dalam hidup masyarakat.